Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ezrin Farina binti Syamsul Afendi dari kumpulan 3 ingin membentangkan laporan kajian kami yang bertajuk Kesan Media Sosial kepada Kemoralan Akhlak Remaja. Pertama-tama sekali, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih di atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang proses penyiapan tugasan laporan ini. Kepada Dr. Siti Nur Azhani binti Muhammad Tohar selaku pensyarah penghayatan etika dan peradaban yang membantu dan memberi tunjuk ajar yang sempurna kepada kami sepanjang kami menyiapkan laporan tugasan ini. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang bertukar lumus dan sering memberi idea-idea yang bernas sepanjang kami melakukan perbincangan. Di dalam pembentangan kami yang berkenaan kesan media sosial terhadap kemoralan akhlak remaja, kami akan menyentuh tentang perkara-perkara tersebut. Yang pertama ialah pengenalan, faktor, kesan, cara mengatasi dan akhir sekali kesimpulan yang kami peroleh daripada laporan kajian yang telah kami lakukan. Kita mulakan dengan pengenalan. Projek ini dijalankan sebagai pendedahan mengenai kesan media sosial kepada kemoralan akhlak remaja. Kami akan mendedahkan beberapa perkara yang penting berkaitan dengan penggunaan sosial media dan impaknya pada golongan remaja pada zaman kini yang sentiasa disajikan dengan kemudahan teknologi dalam aspek sosial. Baik, adolesen atau remaja bermaksud membesar menjadi seorang yang lebih matang. Remaja dikatakan berusia di antara 11 hingga 21 tahun merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan perubahan biologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta melibatkan perubahan antara peringkat tidak matang kepada peringkat yang lebih matang. Zaman remaja dikatakan bermula dari akhir balik dan berakhir pada apabila memasuki alam dewasa. Ia merupakan satu tempoh peralihan dalam pusingan hidup yang melibatkan banyak perubahan yang berlaku sama ada dari segi perkembangan fizikal, emosi dan kognitif, di mana ia mula minat dengan hubungan rakan sebaya dan mulai belajar peranan kerja serta belajar menjadi orang lebih baik dalam peranan keluarga dan sebagai warga masyarakat. Beralih kepada media sosial pula dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian besar seperti social network yang digunakan untuk bersosial dan berkomunikasi. Contohnya adalah seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Media sosial yang digunakan untuk perbincangan pula kita gunakan seperti Google Talk dan forum. Dapat dilihat pada zaman kini, media sosial telah menjadi tarikan utama bagi masyarakat serta para pengguna terutamanya golongan remaja yang membesar dengan teknologi ini untuk menyalurkan serta menyampaikan maklumat dengan mudah dan dapat meyakini serta mempengaruhi pengguna lain dalam mempercayai maklumat yang disampaikan. Pengaruh media sosial yang amat besar ini serta tanpa sepadan perlu dilihat daripada pelbagai sudut, bukanlah sahaja daripada sudut positif di mana ia juga mempunyai sudut negatif kerana tanpa sebarang kaitan sekatan pelbagai info serta maklumat termasuklah hasutan, fitnah dan sebaran maklumat palsu dapat dibuat dan disebarkan. Objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengetahui adakah remaja wajar menggunakan media sosial dalam aktiviti harian mereka. Yang kedua, untuk mengenal pasti berapa lamakah penggunaan media sosial yang wajar bagi remaja. Yang ketiga, untuk mengetahui adakah penggunaan media sosial memberi kesan yang positif atau negatif terhadap remaja dan apakah kesannya. Yang keempat, untuk mengetahui adakah penting pelibatan ibu bapa dalam mengawal penggunaan media sosial remaja dan mengenal pasti langkah terbaik untuk mengawal penggunaan media sosial kepada remaja. Lokasi kajian. Kajian ini dilakukan melalui soal selidik yang diadakan secara atas talian iaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form yang bertajuk Kesan Media Sosial kepada Kemoralan Akhlak Remaja. Responden terdiri daripada orang awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Soal selidik ini dilakukan bagi mengetahui pandangan mereka tentang tajuk ini. Skop kajian. Kajian ini adalah tentang pandangan orang awam terhadap kesan media sosial kepada kemoralan akhlak remaja. Skop kajian ini adalah khusus kepada golongan bersasar iaitu remaja sebagai subjek utama untuk mengetahui penggunaan media sosial dan kesannya terhadap mereka. Kajian ini telah dijalankan kepada 66 responden yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti cara penggunaan media sosial remaja dan kesannya kepada kemoralan akhlak remaja. Saya akan membentangkan kajian literatur.
Media sosial mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Salah satunya adalah ibu bapa boleh menggunakannya untuk memantau aktiviti anak-anak mereka di media sosial. Hal ini boleh mengelakkan anak-anak daripada terpengaruh dengan perkara negatif yang boleh merosakkan pemikiran mereka, seperti unsur pornografi dan keganasan. Ibu bapa juga dapat mengetahui gambar atau video yang dimaknai oleh anak-anak mereka. Namun begitu, penggunaan media sosial yang melampau boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan kanak-kanak. Sebagai contoh, melayari media sosial sehingga kelewat malam boleh mengganggu waktu tidur mereka. Mereka juga akan kurang bergerak dan melakukan aktiviti fizikal seperti berlari, bersukan dan bermain yang boleh mengakibatkan kanak-kanak untuk mendapat obesiti. Menurut kajian Abdul Halim dan Muslaini, beliau mendapati bahawa kebanyakan remaja daripada kolej vokasional beliau telah menghabiskan masa serta mengalami kemurungan dan depresi. Hal ini kerana mereka telah didedahkan dengan pelbagai video dan gambar-gambar yang tidak bermoral. Pernyataan beliau telah disokong oleh Dr. Syamsuryani Muhammad Jamal. Dalam kajian beliau mendapati bahawa 80% daripada responden telah mengaku bahawa mereka sendiri terdedah pada pornografi. Tambahan pula, berdasarkan kajian beliau mendapati bahawa bahan-bahan tersebut telah dijumpai dengan tidak sengaja. Hal ini membuktikan bahawa Facebook, Instagram, WeChat, YouTube, TikTok, Bigo serta Twitter masing-masing mempunyai individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Hal ini akhirnya mencetuskan kebimbangan kepada kebanyakan ibu bapa dalam proses membesarkan anak-anak mereka. Jika hal ini dibiarkan berlanjutan, jenayah seperti rokok, liwat dan cabul boleh berlaku. Selain itu, media sosial juga turut membawa kepada unsur-unsur kekanasan. Cara pertumbuhan kanak-kanak mereka lebih cenderung untuk mempelajari tentang perkara di persekitarannya. Oleh itu, kemungkinan filem seperti filem aksi dan filem ganas adalah mudah untuk diserap ke dalam pemikiran mereka sekaligus mengubah sifat ganas adalah sebagai sifat personaliti mereka. Jika hal ini tidak dibendung, aktiviti jenayah seperti buli ataupun pembunuhan boleh saja berlaku. Apabila mereka terjerumus ke dalam dunia gangster, mereka akan mempunyai buah fikiran bahawa setiap perbuatan ekstrim dan ganas adalah satu perkara yang mengganggukan dan biasa dan menyebabkan mereka merasakan bahawa diri mereka adalah bersetai dan hebat. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke dalam bahagian metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini, kami, para pengkaji, telah memilih kajian berbentuk kuantitatif, iaitu kajian yang berbentuk tinjauan. Kaedah ini juga merupakan kaedah deskriptif. Dan melalui kaedah ini, kami telah berjaya membandingkan dan membincangkan mengenai perspektif yang ditujukan oleh para responden mengenai isu ini. Seterusnya, bagi instrumen kajian. Bagi instrumen kajian, kami, para pengkaji, telah memilih kaedah borang soal selidik sebagai perantara terbaik antara kami dengan responden. Dengan menggunakan Google Form sebagai platform utama untuk kami mengumpulkan dan memperoleh data-data mengenai responden terhadap isu ini. Dan terakhir sekali, bagi pemilihan responden. Untuk pemilihan responden, kami para pengkaji telah menetapkan bahawa kaedah sasaran kami hanyalah daripada kalangan masyarakat umum sahaja. Melalui kaedah ini, kami telah mengkategorikan mereka kepada had umur sahaja. Dan setelah soal selidik dilakukan, terdapat 66 responden berjaya diperolehi daripada kajian ini. Saya akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian. Berikut menunjukkan latar belakang responden, iaitu senarai nama responden dan juga umur responden. Berikut menunjukkan status responden. Berikut menunjukkan latar belakang responden. Seramai 66 responden yang terlibat di dalam kajian ini. Bilangan responden yang berumur 16 ke 20 tahun adalah yang paling ramai, iaitu 72.7%, 48 orang. Responden yang berumur 21 ke 30 tahun pula adalah yang kedua teramai, iaitu 16.7%, 11 orang. Responden yang berusia lingkungan 15 tahun ke bawah, 6.1%, 4 orang.
Responden yang berusia 31 tahun ke atas adalah yang paling sedikit, iaitu hanya 4.5%, 3 orang. Untuk status responden pula, responden yang berstatus bujang adalah seramai 57 orang, 86.4%. Responden yang berstatus sudah berkahwin pula adalah 6 orang, 9.1%. Kesimpulannya, responden yang terlibat majoritinya berumur 16 hingga 20 tahun dan juga berstatus bujang. Kajian berikut menunjukkan carta analisis jawapan responden 1 dan juga analisis huraian responden 1. Melalui kajian ini, didapati sebanyak 42.4%, 28 orang responden mengakui bahawa tidak wajar bagi kanak-kanak untuk didedahkan dengan media sosial secara meluas pada usia yang muda. Sebanyak 33.3%, 22 orang daripada responden tidak mempunyai kata putus sama ada kanak-kanak perlu didedahkan kepada media sosial. Sebanyak 24.2%, 16 orang responden setuju untuk mendedahkan kepada kanak-kanak dengan penggunaan media sosial. Didapati bahawa kebanyakan majoriti responden mengakui ianya tidak wajar untuk mendedahkan media sosial kepada kanak-kanak. Menurut kajian daripada Majlis IBAD pada tahun 2016, didapati kebanyakan kanak-kanak berusia 7 tahun dan ke bawah terdedah dengan alat teknologi seperti telefon pintar dan juga tablet. Ibu bapa atau penjaga dengan rela mendedahkan anak-anak mereka dengan alat teknologi. Ini kerana mereka tidak mempunyai masa untuk melayan kerenah kanak-kanak dan juga mereka tahu bahawa gadget mampu menenangkan anak-anak mereka ketika berada di luar rumah. Melalui pemerhatian responden, kanak-kanak dibenarkan untuk menggunakan gadget dan media sosial hanya di bawah pengawasan ibu bapa dan penjaga. Media sosial merupakan darah digital yang menyebabkan ketagihan, kelalaian serta kelekaan. Namun, media sosial dan gadget diperlukan untuk kanak-kanak mengikuti perkembangan semasa. Kajian yang kedua adalah mengenai tempoh masa penggunaan media sosial. Jika kanak-kanak diberikan keizinan untuk menggunakan media sosial, berapa lamakah masa yang wajar diberikan kepada mereka dalam sehari? Berikut menunjukkan carta analisis jawapan responden yang kedua. Melalui kajian ini, didapati bahawa 45.5%, 30 orang daripada responden bersetuju bahawa kanak-kanak wajar diberikan hanya 2 jam sahaja untuk menggunakan media sosial. 28.8%, 19 orang mencarankan pendedahan kanak-kanak kepada media sosial hanya 1 jam. 7.6%, 5 orang mencadangkan 3 jam dan yang terakhir 3%, 2 orang mencadangkan 5 jam. Menurut akhbar harian, Sinar Harian 3 November 2019, sebanyak 50.4% kanak-kanak mempunyai telefon pintar. Namun, 78.8% pengguna yang merangkumi kanak-kanak mempunyai ketagihan. Pemerhatian kajian ini adalah penggunaan media sosial adalah perlu pada had yang tertentu dan terkawal dan pengguna perlu sentiasa cakna serta mendisiplinkan diri dalam penggunaan media sosial. Saya akan menerangkan mengenai kesan media sosial kepada kanak-kanak. Jadi kumpulan kami menggunakan inisiatif Google Form yang mana responden boleh menjawab soalan yang diberikan dan responden juga boleh memberikan huraian mengenai jawapan yang mereka berikan. Soalan kami berbunyi, adakah media sosial lebih memberi kesan negatif kepada kanak-kanak berbanding kesan positif? Jadi, 69.7 iaitu 46 orang daripada responden bersetuju yang mana media sosial memberikan impak buruk kepada kanak-kanak. Manakala 21.2% iaitu 14 orang responden tidak menyokong sepenuhnya dan juga tidak membangkang kenyataan tersebut. 9.1 iaitu 6 orang daripada responden memilih untuk tidak menyokong kenyataan yang mana media sosial memberikan kesan negatif kepada kanak-kanak. Jadi terdapat 2 kesan media sosial kepada kanak-kanak, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Okey, jadi kesan negatifnya berdasarkan Christopher T. Berry, penggunaan media sosial dapat meningkatkan kegelisahan, kemurungan serta sindrom fear of missing out yang terjadi kepada mereka yang ketagihan media sosial. Selain itu, kesan negatif media sosial pula berdasarkan Vimala Balakrishan, kanak-kanak yang menghabiskan masa 2 hingga 5 jam setiap hari lebih mudah menjadi mangsa dan terlibat dalam buli cyber daripada mereka yang menghabiskan kurang 1 jam setiap hari di media sosial. Selain itu, kesan baik media sosial kepada kanak-kanak pula adalah berdasarkan Lenhart. Media sosial juga penting dalam pembentukan diri kanak-kanak yang mana mereka memerlukan persetujuan dan sokong daripada rakan mereka melalui media sosial. Okey, seterusnya mengenai penglibatan ibu bapa dalam penggunaan media sosial. Soalan keempat mengatakan bahawa pada pendapat responden, pentingkah penglibatan ibu bapa untuk mengetahui penggunaan media sosial oleh kanak-kanak? Jadi, semua responden bersetuju bahawa ibu bapa seharusnya terlibat dalam pengawalan penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka.
Dan antara langkah yang diberikan oleh responden dalam hasil dapatan adalah mengehadkan masa serta mengambil tahu tentang apa yang mereka lewati di media sosial, memastikan penggunaannya hanya untuk pelajaran sahaja dan membuat syarat penggunaan media sosial. Berdasarkan Harian Metro, 78.3% ibu bapa membenarkan anak mereka memiliki gadget kerana pada zaman sekarang, ibu bapa lebih gemar untuk mendidik anak mereka untuk menggunakan gadget sejak kecil sehingga mereka begitu leka bermain gadget. Seterusnya, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara mengatakan bahawa anak-anak menghabiskan masa yang lama dengan bermain atau mengakses telefon pintar dan ibu bapa seharusnya mengawasi anak-anak semasa penggunaan telefon pintar agar anak mereka tidak terlampau ketagih menggunakannya. Saya Muhammad Nafir akan membentangkan kesimpulan berkenaan kesan penggunaan media sosial terhadap pembentukan akhlak dan moral kanak-kanak dan remaja. Media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam mencorakkan akhlak dan peribadi seorang kanak-kanak dan remaja. Hal ini kerana terdapat pelbagai unsur yang baik dan tidak baik terkandung di dalam media sosial. Berdasarkan kajian yang telah kami buat, wajarkah penggunaan media sosial oleh kanak-kanak? Majoriti memberikan pendapat bahawa tidak sepatutnya kanak-kanak diberikan kebenaran dan kebebasan untuk mempunyai media sosial dan menggunakannya. Selain itu, kami juga mendapati bahawa ramai yang memberikan respon tentang tempoh penggunaan media sosial yang sesuai, iaitu 2 jam, kerana ini merupakan salah satu tempoh waktu yang optimal untuk kegunaan kanak-kanak dan remaja di dalam satu hari. Media sosial juga memberikan lebih kesan negatif berbanding positif. Ini berdasarkan respon yang telah kami dapat dari kajian yang telah kami lakukan. Akhir sekali, ibu bapa dan penjaga disarankan untuk sentiasa mengawasi dan mengambil tahu aktiviti kanak-kanak semasa mereka menggunakan media sosial.